Neraka Jahannam mempunyai 7 pintu. Neraka Jahannam ni ada 7 pintu. Di antaranya untuk orang yang menghunuskan pedang kepada umat aku. Rasulullah sebut. Pintu-pintu tu, di antara pintu tu siapa? Orang yang berperang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang lawan umat Islam. Bila kamu lawan umat Islam, maknanya kamu kena bersedia untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang panasnya api neraka Allah ataupun neraka dinyalakan setiap hari dan pintunya terbuka kecuali pada hari Jumaat sahaja yang ditutupkan. Yang ni disebut dalam perbincangan alim ulama supaya kita bila sebut saja tentang neraka ni datang kegerunan pada diri kita. Satu, yang kedua, kita kena ada ilmu terhadap neraka ni supaya keluarga kita, masyarakat kita terjauh daripada terhumban ke dalam neraka Allah. Hari ini kita sambung tentang neraka yang dinyalakan pada setiap hari dan pintunya sentiasa terbuka ini. Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Sulaiman bin Ahmad, daripada Makhul, daripada Abdullah bin Amru, bahawa Nabi SAW bersabda, Rasulullah sebut, neraka Jahannam dinyalakan setiap hari dan pintunya terbuka kecuali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, ia tidak dinyalakan dan tidak dibukakan pintunya. Ini pandangan yang disebut oleh Sulaiman bin Ahmad ni. Dia cerita Rasulullah SAW sebut bahawa api neraka ni dinyalakan setiap hari. Kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat, pintu neraka pun ditutup. Kenapa dia tutup pintu neraka ni? Jawabnya kerana nak besarkan yang namakan dengan kemuliaan hari Jumaat. Kalau kita tanya, kenapa hari Jumaat tak dibuka? Jawabnya besarnya kemuliaan hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang Allah anugerahkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi pada umat Muhammad ni kelebihan yang disebut dengan hari Jumaat. Sebab tu Islam dianjurkan hari Jumaat ni dianjurkan supaya kitanya jadikan hari cuti. Hari yang kitanya berehat dan bersiap amal ibadah. Membanyakkan amal ibadah lah. Itu cara demikian pada kita. Tapi sayang kita ni kan, oleh kerana kita ni nampak hari Ahad. Orang kita nampak hari Ahad, hari yang besar. Kerana lama sangat kita dijajah. Sebelum daripada ni, pemikiran kita pun untuk sama demikian. Hari Ahad jadi hari kebesaran di kalangan kita. Padahal yang besarnya ialah hari Jumaat. Besar tak besar hari Jumaat ni, sampai Allah tutup yang disebut dengan pintu-pintu neraka dan api neraka pun tidak dinyalakan pada hari Jumaat. Nak sebutnya sekarang ni dah. Adakah akan datang nanti dinyala? Waktu mana di padang mahsyar nanti alim ulama jawab, bila manusia hidup di sana tersebut, nyala tetap macam biasa dah. Tapi waktu mana sekarang ni, bila sampai hari Jumaat, api neraka tidak dinyalakan. Kenapa tidak dinyalakan? Jawabnya kerana nak sebutnya kemuliaan dan kebesaran hari Jumaat yang Allah anugerahkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Sabtu, hari Yahudi, hari Ahad, hari Kristian.
Tapi hari Jumaat, hari umat Muhammad. Tapi hadis ini hadis gharib daripada Abdullah bin Ma'khul yang kami tulis kecuali daripada hadis An-Nu'man. Disebut demikian. Ini bermakna bahawa diberi ganjaran pada hari Jumaat ketika waktu zuhur, bukan pada hari lain. Disebut lagi, ganjaran yang besar hari Jumaat ni bila? Pada waktu Jumaat. Hari Jumaat ni yang besar. Satu, Islam suruh kitanya memuliakan hari Jumaat yang sebegini. Memulia tu sebutnya ialah kita baca Quran, kita duduk majlis ilmu. Ni satu cara memuliakan hari Jumaat. Para hadiskan pun pada hari Jumaat tu pakai lawa-lawa sikit dia panggil. Kita datang majlis ilmu ni, kita pakai dalam keadaan yang kita ingat memuliakan hari Jumaat. Jangan kita sekadar nak datang majlis ilmu, tapi mengingatkan hari ni hari Jumaat. Hari ni hari cuti, hari yang diberi kelepasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang dalam neraka dan dimasukkan kesenangan dalam nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya hari Jumaat lah. Satu kalau kita dapat minta kerajaan baru ni, yang baru nak tukar ni kan. Kerajaan baru yang baru nak tukar ni, kita minta supaya jadikan hari Jumaat hari kebesaran dipanggil. Tu mudah-mudahan lah. Kalau kita dapat yang tu nikmat dah pada kita. Tak adalah nampak berkejaran di kalangan kita. Hari Jumaat dia berkejar je di kalangan kita ni. Kerana nak kejar solat lagi. Kemudian nak kejar yang namakan dengan kerja-kerja dalam hidup kita lagi. Yang menyebabkan kita harap bila kerajaan baru ni ditukar hari Jumaat menjadi hari cuti umum dipanggil macam. Dia sebut nak suruh selaras. Nak selaras dengan negara-negara lain. Tapi negara lain pun kalau nak kira Saudi hari cuti hari Jumaat. Negara-negara Arab, Doha, Qatar dan sebagainya hari Jumaat. Dan kita pun sepatutnya besarkan hari Jumaat lah di kalangan kita. Jadikan demikian. Biar akhirnya dunia ni berubah menjadi hidup dalam suasana agama dipanggil. Firman Allah Ta'ala mengenai surah Al-Hijr ayat yang ke-44. Ini dibincangkan. Firman Allah Ta'ala, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam, neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu daripada yang telah ditentukan oleh Allah. Daripada mereka tersebut. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-71, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ketika mana diiringkan orang kafir ke neraka Jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka masuk dalam keadaan berbondong-bondong. Mereka masuk dalam keadaan yang berkumpulan-kumpulan. Ataupun mereka masuk mengikut parti masing-masing. Itu senang ceritanya. Sebut yang berbondong ni tak faham. DAP masuk dengan pokok DAP dia panggil. Itu bahasa yang kita mudah lah. Orang yang disebut lawan perintah Allah, dia masuk dengan kumpulan dia tersebut. Masuk dalam neraka Jahannam. Hatta iza ja'uha. Sehinggalah didatangkan sampai pada mereka neraka Jahannam itu. Lalu futihat abwabuha. Dibuka segala pintu-pintu neraka tersebut. Lalu dikatakan oleh penjaga neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha. Lalu dikatakan pada mereka oleh penjaga neraka tersebut. Alam ya'tikum rusulun minkum. Tidakkah dahulu datang? Telah datang pada kamu ni. Rusulun minkum. Rasul-rasul yang membaca ayat-ayat Allah ke atas kamu. Ayati rabbikum. Ayat-ayat Allah ke atas diri kamu. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Dan Allah memberi peringatan terhadap. Dia telah diberi peringatan terhadap pertemuan hari ini. Qalu bala. Mereka menjawab, ya ada. Dulu orang Islam dah bagi tahu dah. Dulu dah bagi tahu dah tentang neraka ni. Qalu bala. Mereka jawab, ya. Walakin haqqat kalimatul azab. Tetapi oleh kerana ketetapan azab pasti berlaku alal kafirin
ke atas orang-orang kafir tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Maknanya kamu ni tolak. Waktu mana datang orang bagi tahu dahulu kamu tak percaya. Hidup kamu ni depan nanti kita akan jumpa kumpulan-kumpulan yang hidup dia dalam keadaan ragu-ragu terhadap Islam, yang menyebabkan mereka terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut dah kan, tak ada jalan selamat dalam hidup ni kecuali Islam. Tak ada jalan. Nak cari jalan lain selain daripada Islam, semua karut dipanggil. Semua menipu saja. Semua pembohongan saja. Dalam hidup ni, jalan selamat hanyalah Islam. Dalam bab kesihatan, kena kembali pada Islam. Kita tak boleh selamat kalau kita hidup dalam keadaan yang sebegini. Kemudian dalam bab ekonomi, tak boleh selamat kecuali kena kembali pada ekonomi Islam. Tengok sekarang kan, tengok suasana kita. Lagi terukkan ekonomi kita. Jatuh BSKL ni. Suasana yang sedang berlaku. Buka je hari ni, jatuh lagi. Maknanya tak berjaya. Untuk rangsangan ekonomi tak berjaya. Sebut macam mana pun, orang tak yakin. Kenapa dia? Kecuali kena kembali pada Islam. Kembali pada Islam ni, ekonomi Islam, politik Islam, sosial Islam. Ni barulah kita boleh nampak keadaan yang demikian. Atau kita harap supaya kerajaan baru ni betul-betul kembali pada Islam. Kalau kerajaan baru ni balik semula pada suasana yang lama, tak ada manfaat langsung. Sama je dipanggil demikian. Ni cara Allah nak jadikan pada kita, nak pulihkan balik keadaan pada diri kita supaya kita ni dalam keadaan semakin pulih di kalangan kita ni. Faham ke tak faham tak tahulah tu dia panggil. Di kalangan kita. Manalah tahu dipanggil agung untuk jadi Perdana Menteri kan. Nak sebut di kalangan kita ni, semua yang cita-cita nak jadi Perdana Menteri itu macam mana? Yang cita-cita tu. Nampak gaya macam terlepas dah nampak gaya ni. Nampak gaya lah dia panggil. Orang lain pula lah. Keluar nama orang lain pula lah. Jadi Perdana Menteri ni. Kemudian nak sebutnya diriwayatkan daripada Ibn Umar. Dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, neraka Jahannam mempunyai 7 pintu. Neraka Jahannam ni ada 7 pintu. Di antaranya untuk orang yang menghunuskan pedang kepada umat aku. Rasulullah sebut. Pintu-pintu tu, di antara pintu tu siapa? Orang yang berperang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang lawan umat Islam. Bila kamu lawan umat Islam, maknanya kamu kena bersedia untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Maknanya orang Islam ni orang yang terjaga. Terjaga semua. Terjaga di sudut makan minum, terjaga kain pakai, terjaga. Termasuk badan kita ni terjaga. Anda sebut banyak kali kan. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 5 perkara ni menjadikan kita sama. 5 perkara menjadikan kita sama. Yang pertama, agama kita. Agama kita ni sama. Jangan serang agama Islam. Jangan serang orang Islam. Rasulullah ajar supaya kita jaga. Yang kedua, kita sama akal kita. Akal kita. Sebab tu orang Islam dia tak benar. Dilarang daripada minum arak. Bila orang Islam ni, kamu jadi orang Islam, kamu terselamat daripada akal kamu. Dirosakkan. Dilarang terlibat dengan dadah. Dilarang dalam hidup kita ni memabukkan. Benda yang mabuk, dalam Islam disebut, kullu muskirin haramun. Tiap benda yang memabukkan semua haram. Itu cara demikian. Yang tiga, terjaga selamat kita, keturunan kita. Keturunan kita ni sama. Dalam hidup itu, bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, siapa yang jaga? Islam. Sebab tu Islam suruh kahwin. Kenapa Islam suruh kahwin? Suruh jaga keturunan. Nak suruh jaga keturunan. Bila kamu tak kahwin, menyebabkan rosak keturunan kamu. Islam jaga demikian. Yang keempat, terjaga harta benda. Waktu Islam larang daripada merompak, mencuri. Jangan ambil barang orang. Islam suruh kita jaga yang disebut dengan harta. Bila harta kita ni kita miliki, dapat daripada sumber yang halal, kita dapat sumber yang baik, maka kita berkekalan dalam hidup kita ni, kebaikan itu pada diri kita. Yang kelima, diajar supaya jaga yang disebut dengan selamat kita, nyawa kita ataupun maruah diri. Sebab orang Islam jangan tuduh orang. Jangan sembarangan tuduh-tuduh orang. Bila kamu tuduh, artinya kamu bunuh orang tersebut. Itu cara dalam Islam. Bila kita buat tuduhan,
sama ada tuduh orang perempuan yang berzina. Walladzina yarmunal muhsanat. Diajar siapa yang menuduh orang perempuan yang terbaik, yang terjaga. Dalam keadaan dia ni tidak berzina pun kamu tuduh dia. Siap kamu. Fajliduhum thamanina jaldah. Hendaklah sebat orang yang tuduh orang tu sebanyak 80 kali sebat. Itu cara demikian. Nak sebutnya ada maruah. Setiap orang ni ada maruah. Maruah dia ni jangan kita letak nama sembarangan, gelaran sembarangan. Bila kita letak gelaran sembarangan pada orang, maka di waktu ini orang tersebut berhak untuk mempertahankan diri dia. Itu cara demikian. Jemaah-jemaah tanya kan, semalam mana pergi ke mahkamah malam. Ke mahkamah, bila ada orang yang tulis dalam Facebook, dia tulis Dasuki Al-Kazzab, dia tulis. Dia tulis, dia orang ni bukan orang biasa, Datuk Seri. Dia ada title lagi. Orang yang ada title. Dia tuduh pada saya. Bila dituduh demikian, nak buat macam mana kita? Hantar surat lawyer pada dia, minta maaf lah. Bukan sekadar dia tulis Al-Kazzab je. Al-Kazzab ni gelaran untuk Musailamatul Kazzab. Bukan sekadar itu. Dia tulis dalam komen dia tu sendiri. Dalam komen dia tu sendiri, dia tulis lagi. Tentang apa dia? Dia tulis, ni syaitan disebut. Ni Dajjal disebut. Punca apa? Punca mengajar kuliah je. Cerita tentang ni kuliah macam ni. Cerita ustaz ni, dia sibuk dalam jawapan bertulis dia di awal tu, bila kita saman dia, dia kata, ustaz ni menakut-nakutkan orang cerita tentang akhirat. Ni nak sebut demikian. Dia boleh buat demikian. Cerita tentang mati ni jadi takut orang. Sebut benda yang demikian. Kita kata minta maaf. Dia tak nak minta maaf. Saman. Bila kita saman, rupa-rupanya ada yang backup dia. Ada yang backup di belakang dia lagi. Yang nak jadi saksi ni, tuan-tuan akan terkejut siapa yang akan jadi saksi dia. Kita boleh tengok. Yang jadi saksi ni ustaz-ustaz juga. Ini ustaz-ustaz yang jadi saksi. Tunggulah. Tunggu semalam saya dah sebut dah pada mahkamah. Saya dah sebut kenapa saya datang, kenapa saya minta supaya mahkamah adili dia. Orang yang demikian. Kita saman orang panggil demikian. Tunggu 8 hari bulan 4 ni, dia pula akan bawa datang saksi-saksi dia untuk nak mengesahkan kenapa saya layak digelar Al-Kazzab. Tengoklah orang yang jadi demikian. Dalam Islam ni, Islam ajar, bila kamu Islam, kamu ni selamat. Tiba-tiba, bila ada tuduhan, maknanya, di waktu tersebut, kamu dah jadi tak selamat. Waktu Islam suruh jaga. Dalam hidup kita ni, kena jaga pada diri kita. Jangan sembarangan nak kata pada orang. Dalam Islam ni, jangan sembarangan kita nak tulis dalam hidup kita. Ini nak gambarkan apa dia? Dalam hidup kita ni, kerana bila kamu bermusuh dengan umat aku, maka di waktu tersebut kamu hunus pedang pada umat aku, kamu kena bersedia dengan neraka Jahannam itu. Salah satu pintu neraka Jahannam ni. Allahu Akbar, manusia ni kan pelik-pelik. Abu Musa berkata, hadis tersebut gharib, yang hanya kami ketahui daripada hadis Malik bin Makhul. Ubay bin Ka'ab berkata, neraka Jahannam mempunyai 7 pintu yang amat menakutkan dan amat panas. Neraka Jahannam ni ada 7 pintu yang amat menakutkan dan amat panas. Serta bau yang amat busuk untuk mengurung orang yang melakukan perbuatan dosa setelah mengetahuinya. Salam At-Tawil meriwayatkan daripada Abu Sufyan, daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW mengenai firman Allah Ta'ala tadi, maknanya daripada ayat yang laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ayat ni tafsiran dia macam terhadap hadis, daripada hadis Rasulullah, dicerita balik Rasulullah terangkan mengenai firman Allah Ta'ala tadi, ia mempunyai 7 pintu. Rasulullah sebut, betul, neraka ni 7 pintu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Baginda bersabda, pintu yang pertama untuk orang yang menyengutukan Allah Ta'ala. Jangan terlibat. Waktu anda sebut banyak kali kan, jangan terlibat dengan nasionalis. Jangan terlibat dengan sekularis. Ni ism.
Islam yang sedang menyerap masuk. Ada orang Islam kita ni, dia tak terlibat dengan sekularis, dia tak terlibat dengan nasionalis. Yang terbaru, dia terlibat dengan liberalis. Liberalis. Jangan terlibat. Kalau kamu terlibat, kamu syirik pada Allah. Kamu syirik pada Allah. Dalam hidup ni, hanya Islam. Dalam hidup kita. Jangan cari selain daripada Islam. Dalam hidup kita ni, semua izam yang masuk, mesti ditolak. Mesti ditolak. Yang diterima, hanyalah Islam. Kalau kamu campur, kamu menyungutukan Allah. Kalau kita kata beginilah, saya terima Islam separuh, nasionalis separuh. Saya terima Islam separuh, sekularis separuh. Tak boleh. Islam dia tak nak macam tu. Bila sebut Islam, masuk. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita ambil separuh dan tinggal separuh. Anda biasa buat contoh kan. Bila kita nak kahwin dengan seorang, tak boleh kita kahwin. Saya nak kahwin bahagian hidung dia je. Saya tak nak bahagian yang lain. Tak boleh. Dalam Islam ni, bila kita nak pada seorang, ambil semua. Dalam bentuk badan. Dengan mak dia, dengan keluarga dia. Mesti jadi hubungan dengan kita. Dia tak boleh. Saya kahwin dengan anak dia je. Mak dia, saya tak nak peduli. Tak boleh. Dalam Islam. Dalam hidup kita ni, bila kita sebut Islam, kena ambil semua. Ekonomi Islam. Politik Islam. Sosial Islam. Kalau kamu cari selain daripada Islam, maknanya kamu syirik pada Allah SWT. Pintu yang pertama kamu masuk. Pintu yang pertama kamu masuk dalam neraka Jahannam. Dalam neraka tersebut. Kemudian pintu yang kedua, untuk orang yang ragu-ragu kepada Allah Ta'ala. Orang yang dalam hidup dia teragak-agak terhadap Islam. Pintu yang kedua, orang yang hidup dia teragak-agak. Betul ke tak betul Islam? Dia jadi demikian. Ragu-ragu ni, dia berlaku pada 3 tempat. Yang pertama, pada keyakinan. Ni ada orang kita, dia jadi ragu-ragu dalam hidup dia. Islam ni, takkanlah Islam ni begini sekali. Takkanlah Islam ni nak jadikan kita begini, dia sebut. Ni ragu-ragu pada keyakinan. Ada orang kita ragu terhadap keyakinan. Yang kedua, ragu kepada ibadah. Ibadah pada Allah. Orang kita kan, sampai peringkat dia pertikaikan. Ni kumpulan macam-macam gaya kan. Sekarang kumpulan makrifat macam-macam gaya. Sebut tak perlu sembahyang dah sekarang. Dia boleh macam-macam, dia boleh sebut. Kita ni kalau dah dekat dengan Allah, tak perlu dah kita ni salat. Dia datang. Orang tu pula kalau kita tengok rambut dia tu pun, pelik je rambut dia. Kemudian nampak dia pun macam tak betul je orang. Dalam keadaan begitu pun, ada juga follower dia. Ada juga yang pengikut dia. Nak sebutnya gambaran, ada orang yang sebegitu rupa dalam hidup dia. 2, dalam bab ibadah. Demikian juga, yang ketiga, dalam bab akhlak. Kadang-kadang ragu dalam bab akhlak. Minta maaf ya, cara kita berpakaian. Orang kita dia ragu-ragu cara berpakaian Islam. Dia kata kalau pakai pakaian yang Islam, nanti nampak warak sangat disebut. Nanti kalau pakai pakaian Islam, kita jadi ustazah disebut. Nanti orang tanya soalan-soalan agama tak boleh jawab. Malu je kita. Jadi kita tak nak berpakaian Islami. Tak boleh demikian. Islam dia ajar, tak kira lah. Yang penting tutup aurat. Islam dia nak suruh kita tutup aurat. Nak pakai macam mana pakai. Dalam Islam. Yang penting tutup aurat dalam hidup kita. Itu asas dalam kita yang menyebabkan ramai orang kita ni dalam akhlak dia jadi buruk. Kadang-kadang pakaian elok, mulut pula buruk. Mulut dia tersebut. Mulut dia tu, kalau orang dengar, nanah je telinga dia panggil. Seksa jiwa dan perasaan orang yang mendengar. Ni kenapa dia? Buruknya akhlak. Buruknya yang disebut ragu-ragu terhadap Islam. Rasulullah dihantar dengan tujuan untuk membetulkan kembali akhlak di kalangan manusia. Liutimma makarimal akhlak. Dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak. Itu ragu-ragu dalam hidup. Kemudian, satu pintu untuk orang yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pintu yang seterusnya, orang yang hidup ni hanyut je dalam hidup. Lara dipanggil. Orang yang lara ni ramai di kalangan kita kan. Tak berfokus. Hidup ni kena berfokus. Jangan hidup ni hanyut je tak tahu ke mana. Saya sebut banyak kali ni.
Biar kita nampak kita ni nak ke mana. Biar kita nak tahu suasana hidup kita ni. Kita ni nak dapat apa dia pada diri kita. Fokus dalam hidup ni. Jangan kita hidup hanyut je. Jangan. Ramai orang kita ni, dia hidup begitu. Sebagaimana kita pergi berjumpa dengan orang kan. Dalam pasar raya misal contoh. Dia tanya, dia masuk dalam pasar raya tu, nak beli apa? Dia jawab, entah apa-apa. Nak beli entah apa-apa. Dia tak tahu apa benda yang dia nak beli. Dia raung je dalam pasar raya. Kenapa dia? Kerana dia tak tahu benda apa yang patut dia beli. Benda apa yang patut dia dapat dalam pasar raya tersebut. Dunia ni pasar raya. Jangan kita ni ingat, bila kita hidup di dunia ni, hanyut je kita. Jangan begitu dalam hidup kita. Hidup orang mukmin ni, hidup dia berfokus. Kita kena tahu, bila masa kita perlu untuk menghadap depan Allah. Persiapan apa yang perlu kita ada untuk nak menghadap depan Allah. Itu dipanggil, jangan leka dan lalai. Kemudian satu pintu untuk orang yang menurut syahwatnya. Yang ni, yang bernafsu dengan nafsu syahwat. Pintu khusus, pintu neraka, orang yang ikut nafsu syahwat. Dia membesarkan nafsu syahwat dia. Nafsu syahwat ni bukan dalam soal hubungan kelamin dia, tidak. Dalam soal nafsu masing-masing. Ada orang bernafsu dalam bab makan kan. Dia makan, sedap je, cari makanan, tak kira halal haram. Dia rempuh je manjang. Ni panggil bernafsu. Bernafsu dalam bab tidur. Dia tak suka berjumpa dengan orang. Nak tidur je hidup dia. Nak hidup je dalam hidup dia. Jalan, minum air Milo sekejap, tidur balik. Nak sebutnya, hidup dia nak, kerja dia tidur je, bernafsu terhadap tidur. Ada orang yang bernafsu terhadap perempuan. Ada orang yang bernafsu terhadap lelaki. Ada sejenis orang yang bernafsu terhadap handbag. Bernafsu dia, bernafsu besar terhadap handbag. Pantang keluar handbag baru dia nak beli. Kalau dia berjalan, dia bawa satu je. Yang handbag dia bukan dia bawa sampai 3-4 pun, tidak pun. Yang dia bawa satu je. Tapi nafsu dia terbanyak. Kalau kita pergi rumah dia, penuh dengan handbag. Ni orang kat sini tak adalah ni. Orang tempat lain. Ni bukan orang Subang Jaya tak. Ni orang Subang Utara dia panggil. Nak sebutnya gambaran bernafsu. Atas diri kita ni ada nafsu. Orang lelaki ada nafsu dia. Nafsu dia tersendiri. Nafsu terhadap kenderaan. Nafsu terhadap membeli pakaian. Orang lelaki ada juga yang jadi nafsu demikian. Nafsu dia ni, dia ikut nafsu dia. Dia kembangkan nafsu dia. Yang jenis minat modified kenderaan kan. Bernafsu. Asyik beli exoskater. Besar pula tu. Exhaust dia tu kan. Boleh masuk kepala dalam exhaust tu. Bernafsu dalam hidup dia. Yang jenis bernafsu. Dia nafsu. Ada orang tak ada nafsu. Ada orang bernafsu nombor plate kereta. Nombor plate dia. Nombor plate kereta dia tu mesti sama je. Ataupun satu angka je. Bernafsu. Dia sanggup bayar 250,000 untuk dapat nombor plate tersebut. Dia sanggup bayar sampai beratus ribu. Ini nafsu dia panggil. Nafsu ni kita kata buat benda lah nombor macam tu. Bagi kita nombor apa pun tak ada masalah. Bagi diri kita kan. Ada orang yang bernafsu. Dalam nafsu ni dia turut syahwat dia tadi sehingga kan dia terhumban ke dalam neraka Allah. Ni yang dimaksudkan demikian. Syahwat yang ada tu yang menyebabkan dia terhumban dalam neraka. Kemudian satu pintu lagi untuk orang yang kemarahannya yang teramat dalam hidupnya. Ada khusus. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah marah dengan orang marah? Kerana tak layak pun kamu nak marah. Yang hanya layak marah ialah dengan apa dia? Daripada bila kamu lawan perintah Allah. Layaklah dia marah. Tapi kalau kamu nak marah dalam hidup kamu, tak padan pun. Kamu nak tunjuk bengis. Kamu nak tunjuk garang. Mana garang kamu dengan Allah? Yang jauh lebih garang. Dia ada 2-3 benda yang dilarang dalam Islam untuk kita memiliki. Sombong, Islam larang. Sombong ni, Islam larang. Kerana dia pakaian Allah. Marah, Islam larang. Islam suruh kawal kemarahan. Jangan kita marah melampau. Jangan. Ada orang kita ni marah melampau. Sampai peringkat dia tak boleh kawal jiwa dia. Perasaan dia. Yang ni dilarang dalam Islam. Bila dia marah, syaitan masuk.
Bila syaitan masuk, kesudahan dia apa dia? Penyesalan dalam hidup dia. Tak sudah dalam hidup. Dia panggil demikian. Marah sangat, lepas jawatan. Misal contoh. Terlepas dia. Terlepas dah aku. Misal contoh demikian. Termarah sangat dia. Nak marah tu, terlepas jawatan nak marah dia panggil. Dalam keadaan kemarahan, kena jaga marah ni. Dalam hidup kita. Dah mula ingat ke kita boleh kawal. Rupa-rupa tak boleh kawal. Terlepas banyak lagi. Banyak-banyak terlepas dia panggil. Ni tak tahu macam mana ni. Dalam suasana kita. Ni nak sebutnya bila kita tak boleh kawal. Bila tak boleh kawal, suasana kita pun tak terkawal. Pada diri kita. Alhamdulillah, yang di Pertuan Agong kan, nampak tenang je dia. Siap bagi patin tempoyak lagi dia panggil. Nah, kita je tak dapat. Nak sebutnya. Gambaran, walaupun sekalipun tenang Agong tu, kita doa biar Allah berterusan mengekalkan kebaikan itu pada diri dia. Satu benda yang bijak, di saat mana dia sedang keadaan sedang begini kan, isteri dia tak ada kat bersama. Yang ni bijak, orang sebut. Yang ni permaisuri keluar negara. Supaya dia settle, dia yang menguruskan. Tidak dalam keadaan kelam kabut. Yang ni kita kena belajar ni, bagus. Suasana yang mesti dipuji. Kita kata bagus tindakan yang dibuat. Nampak teratur, nampak tersusun. Walaupun suasana kelam kabut tersebut yang berlaku. Mudah-mudahan Allah panjangkanlah umur Agong yang macam ni kan. Allah jadikan kebaikan pada dia bertambah dalam hidup dia. Orang yang beginilah sepatutnya jadi Agong dipanggil. Betul, orang yang selayaknya dalam hidup dia. Bukan nak orang lain tu tak layak, tapi nak sebutnya orang yang sebegini ni contoh yang baik. Yang ni selayak jaga agama, jaga negara, jaga di bawah, di belakang dia, dia tahu tanggungjawab yang besar pada diri dia. Satu pintu untuk orang yang menentukan nasib mereka kepada diri mereka sendiri. Yang mereka ni dalam hidup mereka tanpa ketentuan daripada Allah Ta'ala. Samalah lebih kurang. Hidup dalam keadaan suka pergi berjumpa dengan tok-tok bomoh, tukang-tukang tilik. Segala benda, dia nak sibuk cari ramalan dalam hidup dia. Dia tak yakin dengan Al-Quran dan hadis. Yang ni silap dalam hidup. Biar kita ni dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana yang sepatutnya yang mesti kita lakukan? Bagaimana yang dilakukan dalam hidup kita? Dan satu pintu untuk orang yang sombong kepada Allah Ta'ala. Satu pintu lagi, Rasulullah kata, untuk orang yang sombong kepada Allah Ta'ala. Dalam hidup dia, perasaan kesombongan itu membesar pada diri dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Hulaimi Abu Abdullah Al-Hasan bin Al-Husain dalam kitab Minhaj ad-Din. Dia berkata, jika perkara ini benar, maka orang yang menyekutukan Allah, disebut lagi, dia berkata jika perkara ini benar, maka orang yang menyekutukan Allah Ta'ala berada pada lapisan kedua. Orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak mengetahui adakah mereka mempunyai Tuhan ataupun tidak. Ataupun bimbang dengan syariat datangnya daripada Allah Ta'ala ataupun bukan. Ini orang di kalangan kita kan. Siapa yang pertama? Orang yang tolak Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyekutukan Allah tu, pandangan yang disebut salam at-tahwil ni, dia kata yang menyekutukan Allah di neraka yang kedua, lapisan yang kedua. Tapi yang pertama, yang tolak Al-Quran, tak yakin dengan syariat Allah dalam hidup kita. Macam orang kita kan, di kalangan orang yang benar-benar nak ikut Islam ni, daripada barat buat kajian. Daripada 10 orang Islam, 3 orang je nak ikut Islam. 7 lagi dia ragu-ragu terhadap Islam. Daripada 10 orang Islam ni mengikut kajian. Maknanya yang betul-betul nak ikut Islam ni 3 orang je daripada 10 orang. Yang lain ni hanyut je, tak tahu nak arah ke mana dalam hidup mereka ini sendiri. Kita tengoklah di kalangan kita kan. Bila bertembung di antara arahan Allah dengan arahan nak kehendak manusia, dia dahului kehendak manusia dibandingkan dengan kehendak Allah. Orang kita jelas-jelas dah. Islam larang jangan jadikan orang kafir menjadi pemimpin pada kamu. Kita tak. Kita boleh jawab, pemimpin orang Islam yang jahat
lebih teruk daripada pemimpin orang kafir yang baik, yang boleh jaga kepimpinan di kalangan kita. Tengok sekarang macam mana. Bila jadi demikian. Tengok sekarang, kesan. Sekejap je masa. Dalam tempoh sekejap je, bila bagi pada orang kafir, macam mana keadaan pada mereka semua. Yang menyebabkan pemimpin, Perdana Menteri pun bingung dengan perangai mereka tersebut. Ini kedudukan yang berlaku. Bagi kuasa besar kan, Menteri Keuangan kan. Menteri Keuangan ni, tempat Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dulu, jadi Menteri Keuangan lah. Yang betul, Menteri Keuangan tak boleh duduk pada orang bukan Islam. Dia kena duduk pada orang Islam. Dia boleh bagi satu benda, projek kan. Projek di Bukit Bendera tu. Projek Bukit Bendera tu 100 juta dia bagi. Dalam bajet yang dibentangkan sebelum daripada ini. Dia boleh beraya kan. Waktu mana raya baru ni, dia tampal habis cara di kementerian tersebut. Sampai bingung orang kementerian. Bersama dengan mereka tersebut. Sekarang bila jatuh mereka sebab tercengang-cengang dah. Mula nak cari balik kuasa. Pujuk merayu. Baliklah. Kita bersama balik. Kita boleh begini dan sebagainya. Macam orang gila talak dah dipanggil. Di kalangan mereka tersebut. Kita harap supaya suasana yang ke depan nanti lebih firm orang Islam. Lebih kuat orang Islam ni sendiri. Dah lama dah kita sebut. Orang Islam ditindas. Tapi ada juga yang pekak-pekak, yang buta-buta mata mereka. Yang tak nampak suasana yang kita sedang berada dalam cengkaman yang teruk sebelum daripada itu. Dah sebut banyak kali. Ni kita buat kuliah ni. Ada setengah di kalangan mereka marah ni. Orang Islam ni marah. Ada dia siap tulis lagi dalam Facebook. Sila ambil tindakan pada Dasuki tersebut. Macam-macam gaya dia sebut demikian. Nak sebutnya manusia ni sebegitu rupa perangainya. Bodohnya bila mereka tak mengenali Al-Quran dan mereka tak mengenali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut berdasar pada Al-Quran, berdasar pada hadis Rasulullah. Mereka tersebut hidup berdasar pada syahwat. Nafsu syahwat. Nafsu syahwat ni bila bertembung dengan Al-Quran memang sampai bertembung sampai bila-bila. Ni dia akan berlaku di kalangan kita demikian. Dia berkata jika benar, maka orang yang menyekutukan Allah Ta'ala berada di lapisan kedua. Orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak mengetahui adakah mereka mempunyai Tuhan ataupun tidak. Atau bimbang dengan syariat datangnya daripada Allah Ta'ala ataupun bukan. Kan kita sebut kan, dalam masyarakat kita ni, nak selesai masalah merompak, mencuri dan sebagainya, balik pada syariat Islam. Tengok di Saudi itu kita buat contoh. Bila laksanakan perintah syariat Islam, mencuri, potong tangan, misalnya contoh. Yang bunuh orang, pancung, bunuh balas balik. Yang menyebabkan di waktu ini, kes jenayah tu turun. Jenayah tu, boleh kata sikit saja yang berlaku. Ini nak sebutnya, contoh, negara Brunei. Negara Brunei itu, kecil je negaranya. Tapi dia ikut syariat Islam, Allah turunkan keberkatan di negara dia tersebut. Allah bagikan kebaikan yang terusan pada mereka ni. Punca apa dia? Ikut syariat Islam. Singapura kecil je. Tapi sekarang pening kepala dengan coronavirus. Yang terbaru di Iran pula kan. Iran, Syiah, puak-puak Syiah. Mati ramai, mereka sembunyikan. Katanya, lepas pada di istihad 2 minggu tu, 2 minggu dah berlaku coronavirus di negara China. Penerbangan daripada Iran ke tempat mereka tu berterusan lagi. Yang menyebabkan membiak coronavirus tu, sampai timbalan Menteri Kesihatan pun kena. Yang tu nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan pada mereka sebut. Dan yang terkesan lagi, negara-negara Islam yang lain. Membiak, berkembang lagi. Sampai yang kita dapat maklumat yang terbaru, umrah ditangguhkan. Dia berhentikan visa. Yang bercita-cita nak pergi buat umrah tu, dia minta berhenti dahulu. Kenapa dia? Kerana takut merebak di negara, di Mekah dan Madinah pula. Orang yang menurutkan syahwat adalah orang yang benar-benar melakukan kemaksiatan. Siapa yang ikut hawa nafsu dia akan melakukan kemaksiatan. Kerana dia mendustakan utusan Allah Ta'ala, perintah dan larangannya. Jelas tu dipanggil. Maknanya siapa yang buat maksiat, lawan Rasulullah.
Lawan dalam hidup dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan tujuan untuk apa dia? Untuk yang namakan dengan nak jaganya manusia ni supaya selamat sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kemarahannya melampau batas dengan kemurkaan Allah Taala adalah orang yang mengejek para nabi dan menyeru untuk menyeksa orang yang menasihatinya ataupun mempunyai mazhab berbeza dengannya. Orang yang mengembalikan ketentuan nasib mereka sendiri adalah nasib baik mereka sendiri tanpa pertolongan Allah Ta'ala, menafikan hari dibangkitkan dan hari perhitungan. Di antara mereka ada yang menyembah apa sahaja dengan mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Orang yang sombong pada Allah Ta'ala adalah orang yang tidak peduli adakah mereka berada dalam kebenaran ataupun kebatilan. Kalau sombong, dia menutup segala kebenaran. Siapa yang sombong je, dia tak nak dengar. Dia kata, aku tak nak dengar. Aku tak nak dengar tu. Bila aku tak nak dengar, nasihat apa pun tak menjadi. Sebab tu Rasulullah sebut, Al-kibru ghamghatul haq. Siapa yang sombong, dia menutup kebenaran. Dalam hidup kita ni, jangan kita belagak sombong. Belajarlah untuk jadi tawaduk. Lawan untuk sombong, lawan daripada sombong, dipanggil tawaduk. Ada perasaan ni nak jadi sombong. Kata puru tu pun nak sombong. Kan tak puru tu kan, kita cuit-cuit sikit, kembang je terus. Kan tak puru. Kita tengok nak sebut aja manusia, manusia lagi tu. Lagi daripada itu, perangai manusia ni, sikit je orang puji, sombong terus. Sombong terus. Orang puji sikit je. Nampak muda je orang sebut. Mula jalan tak pijak bumi dia panggil. Mula melayang je terus. Padahal orang tanya berapa dah umur? 63 tahun. 63? Macam 23 je orang sebut. Mula-mula. Hari tu memang tak masuk tandas lah dia. Nak sebutnya kan? Bila kena sikit je puji. Sombong terus dalam hidup. Ni perangai manusia dipanggil. Jangan bila orang puji kita, balikkan pujian itu untuk Allah. Semua benda, kalau orang bagi tahu pada kita, kamu ni nampak begini, kamu nampak begini, kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah Allah pada diri saya. Supaya nak tutup jalan kesombongan. Dalam hidup kita ni, senang nak masuk rasa sombong itu pada diri kita. Kita naik kereta je kan. Kadang-kadang naik kereta je, lain terus perangai. Sebelum naik kereta lain. Naik kereta lain terus perangai. Kenapa dia? Kerana dia jadi lain terus. Bawa kereta kita, dengan kita tengok kereta orang. Kesombongan tu senang datang dalam jiwa kita. Tu belum lagi kita kira pakaian. Katakanlah kita berpakaian, letak pula bintang-bintang dekat badan kita dengan. Berjalan tu mengangkang je. Mula jadi demikian. Nak sebutnya senang nak jadi sombong dalam hidup. Manusia ni, mereka tidak memikirkan, tidak merenung dan tidak mencari dalilnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hadis itu benar. Katanya Salam At-Tawil ini sebut. Bilal mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam masjid di Madinah. Satu ketika Rasulullah semayang seorang-seorang dalam masjid bersendirian. Kemudian lalulah seorang wanita Badui. Seorang perempuan dia tengok Rasulullah solat. Bila dia tengok Rasulullah solat, tanpa pengetahuan baginda wanita tersebut turut solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ingat ya. Dalam ada orang tanya, boleh tak solat seorang perempuan dengan seorang lelaki yang dia tak tahu? Dia orang lelaki itu dia tak tahu. Belakang dia ni ada perempuan yang turut serta. Boleh tak boleh? Katakanlah kita pergi solat, tiba-tiba ada seorang lelaki solat. Orang perempuan tengok, dia nak tumpang sama. Dia pun ikut. Yang ni dibincangkan. Di kalangan kita pun kita kata, boleh ke tak boleh Ustaz? Kita kena tengok juga. Yang kita nak solat tu, kalau kita kenal, boleh solat. Ulama sebut. Kalau kita tak kenal, jauhkan daripada fitnah. Takut dia mendatangkan fitnah. Yang tu kita kena ingat demikianlah. Maksudnya, kita kena kenal. Tengok-tengok. Oh, ni orang ni kita kenal. Orang yang kita kenal. Ni tu imam kampung saya ni. Saya tumpang dia lah. Boleh dibenarkan dalam Islam. Tapi orang yang tak kenal, jangan. Nanti dia akan datang fitnah. Dia panggil.
Yang berlaku ni, wanita ni kenal Rasulullah. Tapi Rasulullah tak tahu pun dia ikut di belakang. Dan dia pun tak perlu minta kebenaran ke? Tak perlulah. Sebab kenal. Oleh kerana kita kenal. Ulama-ulama kata bila kita kenal, bolehlah kita nak ikut sama. Kemudian dia pun turut solat di belakangnya. Rasulullah waktu mana solat tu membaca ayat ni. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Rasulullah baca ayat ni dalam surah Al-Hijr. Laha sab'atu abwabin. Neraka tu ada 7 pintu. Likulli babin. Tiap-tiap pintu tu minhum juz'um maqsum. Di kalangan golongan tertentu yang ditentukan oleh Allah. Wanita itu bila dengar Rasulullah baca tu, jatuh tersungkur dan pingsan. Jatuh tersungkur pingsan. Nak sebutnya hati ni kan. Kalau hati kita ni rapat dengan Quran, rapat dengan apa yang disebut itu, kita ni menggigil terus, berhenti terus. Ni maknanya ada iman. Tanda orang ada iman. Boleh jatuh tersungkur dan pingsan. Anak sebut kekuatan kan. Anak-anak perhati orang-orang Arab terutamanya. Allah bagi pada dia ni, hati dia tu senang sangat untuk tersentuh. Hati orang Arab lah. Hati orang Melayu kita ni pun kalau faham makna tersentuh. Tapi oleh kerana kita tak faham makna kan. Yang menyebabkan kita ni, imam baca panjang, tersungkur juga, tertidur dah. Kita hanya demikian. Tersungkur kita ni, tertidur rupanya. Tengah berdiri tu boleh tertidur. Tapi wanita ni, hati dia tu lembut. Rasulullah baca ayat ni. Laha sab'atu abwab. Neraka tu ada 7 pintu. Bila baca ayat, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum tersebut. Bila sebut tu jatuh tersungkur dan pingsan. Rasulullah bila bunyi guru belakang tu, Rasulullah berhenti solat, Rasulullah toleh ke belakang. Rasulullah dah habis selesai solat tu, tak tahulah sama ada habis ke ataupun Rasulullah berhentikan solat tu, Rasulullah paling ke belakang. Lalu baginda tengok wanita tu, lalu baginda pergi dan kembali dengan membawa air. Tengok ada orang pingsan kat belakang. Rasulullah pun pergi ambil air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam renjiskan. Nabi bertanya pada wanita tadi. Renjis di atas muka dia. Sedar-sedar saja. Lalu Rasulullah tanya pada dia, apa yang berlaku pada kamu? Kenapa kamu ni jadi pingsan belakang aku ni, kenapa? Lalu wanita itu berkata, bacaan yang kamu baca berasal daripada kitab Allah ataupun daripada diri kamu sendiri. Wanita ni tanya Rasulullah, yang kamu baca tadi daripada Allah ke ataupun daripada kamu sendiri? Rasulullah menjawab, berasal daripada kitab Allah yang diturunkan. Berasal daripada kitab Allah yang diturunkan. Wanita itu berkata, seluruh anggota tubuhku diazab melalui pintu itu. Bila kamu baca tu, sakit habis badan aku. Sakit habis. Rasa terazab. Aku ni semua masuk dalam pintu-pintu neraka tu. Dia menghayati, dia panggil. Menghayati tu dia rasa demikian. Lalu Rasulullah menjawab, wahai wanita Badui, Rasulullah sebut, jelas setiap pintu sudah ditetapkan untuk mengazab orang yang mengikut amalannya. Rasulullah kata, pintu-pintu tu tak semua kamu masuk. Setiap orang yang masuk tu berdasar pada amalan masing-masing. Amalan tadilah, amalan yang disebut tadi. Yang pintu-pintu neraka. Wanita itu berkata, demi Allah, aku ni seorang wanita miskin. Aku ni wanita miskin yang tidak mempunyai harta. Aku hanya mempunyai 7 orang hamba saja. Miskin apa ada 7 orang hamba? Kaya jugalah tu. Tapi nak sebut boleh jadi dia sebut miskin terhadap ilmu. Ya, aku ni tak tahu benda tu. Itu yang dimaksudkan, aku ni miskin. Tapi harta ada. Harta maksudnya miskin ni, aku tak tahu pun yang kamu nak bagi tahu. Itu gambaran demikian. Saksikanlah wahai Rasulullah, bahawa setiap hamba aku itu, aku merdekakan kerana Allah Ta'ala. Saksilah ya Rasulullah. Sebut terus. Aku merdekakan semua hamba-hamba aku 7 orang. 7 orang tu dia merdeka. Lalu Jibril alaihissalam datang pada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berikan berita gembira pada wanita Badui itu bahawa Allah telah mengampuninya dan mengharamkan pintu neraka kepadanya. Allahu Akbar. Untungnya dia.
Allah haram. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril sebut pada Rasulullah, Allah telah mengampunkan dosa-dosa dia bila dia sebut begitu. Dan Allah telah mengharamkannya daripada dia dihumban ke dalam neraka Allah serta dibukakan pintu syurga semuanya untuknya. Allahu Akbar. Untung kan wanita yang macam ni. Maknanya dia ni betul-betul ikhlas lah tu. Dia ikhlas dalam hidup dia. Ini cerita yang diceritakan oleh Bilal bin Rabah. Melihat Rasulullah sembahyang. Rasulullah ni pula. Rasulullah dia ajar umat dia ni. Sembahyanglah bila-bila masa. Kecuali 2 waktu yang diharamkan. 2 waktu ni tak payah sembahyang lah. Lepas pada asar tak payah sembahyang. Lepas pada subuh tak payah sembahyang. Yang lain tu sembahyang. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya pada saya, dia kata, Ustaz, perlu ke kita ni nak qada lepas pada waktu solat tu baru kita qada, Ustaz? Ana kata tak. Qada ni bila-bila masa je qada. Jangan tunggu zuhur nak qada zuhur. Asar nak qada asar. Maghrib nak qada maghrib. Tak perlu tunggu begitu. Dalam hidup kita, bila kita rasa kita ni pernah tinggalkan solat sebelum daripada ni, qadalah bila-bila masa pun pada kita. Semayang kita ni, kita boleh semayang. Waktu mana sebelum subuh tu, semayanglah zuhur. Qada waktu zuhur. Qada waktu isyak. Qada sebelum subuh tu, boleh kita qada. Ya Allah, aku qada zuhur. Aku qada asar. Aku qada maghrib. Aku qada subuh. Maknanya, bila-bila masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat demikian. Rasulullah salat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bila-bila masa je Rasulullah salat. Dengan tujuan apa dia? Nak ajar pada umat Rasulullah, kamu salatlah bila-bila. Waktu tu Rasulullah sembahyang seorang-seorang dalam masjid. Kemudian datang pula yang disebut dengan orang perempuan. Perempuan tu dia kenal Rasulullah. Dia tu ikut Rasulullah di belakang. Dia dengar Rasulullah baca. Maknanya Rasulullah baca tu kuat. Bila dengar Rasulullah baca kuat tersebut, dia boleh jatuh pengsan. Bila dia boleh jatuh pengsan tu sampai peringkat Rasulullah berhenti salat. Rasulullah pergi tolong dia pula. Dan yang menyebabkan dia pun sebut kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku ada 7 orang hamba bersaksi pada kamu. Kerana aku dengar 7 pintu tadi, 7 hamba. Ni aku ada. Boleh jadi kerana 7 ni, salah satu daripada 7 ni aku buat khianat ke dan sebagainya. Aku merdekakanlah dia, Ya Allah. Ya Rasulullah. Lalu malaikat Jibril datang bagi tahu, Ya Rasulullah, berita gembira pada wanita ini, Allah telah mengampunkan dosa dia, Allah telah tutup pintu neraka untuknya, dan Allah buka segala pintu syurga untuk. 3 benda dapat untuk dalam hidup dia. Tapi wanita ni tak diketahui nama dia, apa dia, siapa dia. Tapi memadailah disebut untuk menjadi pengajaran dalam hidup kita. Kita berhenti sakat ni lah, insyaAllah. Sambung akan datang nantilah. Suara makin tak ada ni, simpan untuk orang lain pula. Musim-musim sekarang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon khusus pada kamu, Ya Allah, agar kamu damaikan bumi Malaysia ini, Ya Allah. Kamu sembuhkanlah penyakit yang dideritai di kalangan kami ini, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah, agar kamu kurniakan pada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, Ya Allah. Pemimpin yang boleh memimpin kami ke syurga kamu, Ya Allah. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada pemimpin-pemimpin yang buruk dan jahat, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah, agar kamu selesailah konflik politik yang sedang melanda di bumi kami ini, Ya Allah. Kamu jadikanlah kemuliaan pada umat Islam, Ya Allah. Kamu tinggikanlah kemuliaan agama kamu ini, Ya Allah. Kamu izinkan pada kami mengecapi nikmat-nikmat sebagaimana sahabat-sahabat menikmati zaman-zaman Nabi dahulu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadikanlah kehidupan kami aman dan tenteram dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kamu, Ya Allah. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada kejahatan musuh-musuh Islam, Ya Allah, yang seringkali mengambil kesempatan di atas kelemahan kami ini, Ya Allah.
Ya Allah, yang berlalu itu telah berlalu, Ya Allah. Kami mengharapkan masa yang akan datang nanti, Ya Allah. Menjadikan masa-masa yang terbaik dalam hidup kami, Ya Allah. Jadikanlah Rejab ini, Ya Allah, bulan yang membawa keberkatan yang sebagaimana didoa oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah bulan ini bulan yang penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Kekeluargaan kami, Ya Allah. Kehidupan masyarakat kami ini, Ya Allah. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada penyakit yang sedang merebak di kalangan umat manusia ini, Ya Allah. Penyakit COVID-19 ini, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah, agar kamu lindungilah setiap mereka yang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kesembuhan pada penyakit yang didertai di kalangan kami disebabkan kehadiran mereka ke majlis ilmu ini, Ya Allah. Kamu jadikanlah kesembuhan yang terusan, Ya Allah. Dan jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kami yang melayakkan kami ke syurga kami, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.